sebagai pengisian sebab untuk pengisian daripada itu dah pengisian rohani sebab untuk walaupun nak periksa tu rasa kalau kita banyakkan masa juga dengan tarbiyah jadi dia akan dapat membantu juga dekat kalau kita banyak masa tarbiyah kita akan banyak masa juga untuk study walaupun nampak macam dia ambil masa tapi insyaAllah dapat keberkatan daripada tarbiyah tu. Alright, okay. Okay, nak jadi apa keberkatan nak tambah lagi uh, apa rohani. Okay, kalau pilih tu, apa tujuan berhalaqah setiap minggu ni? KMS pun sedang study week minggu ni. Minggu depan nak exam dah. Apa tujuan? Kenapa walaupun nak dekat halaqah contoh walaupun ada halaqah yang apa exam. Ada exam esok, ada exam ke depan, tapi kita punya halaqah tetap berjalan macam biasa. Apa tujuan ni sebenarnya yang kita buat halaqah ni? Okay, untuk membina kecintaan terhadap Allah, terhadap pentingnya menjaga iman. Okay, sekarang ni Ki, apa tu kenapa kita buat halaqah setiap minggu? Kalau sekadar contoh untuk kita ni mungkin mendapatkan pengisian ataupun nak dengar ceramah. Sebenarnya kalau itu atau dengar kat YouTube lagi banyak ceramah. Dekat YouTube berlambak ceramah lagi kan. Dan semuanya ustaz-ustaz yang power-power. Kat sini tak tahu Hakim Hamzah ni kan. Berbeza. Tapi kita bukan datang ke halaqah bukan sekadar untuk kita ni mendengar ceramah, mendengar pengisian, bukan. Kita datang ke halaqah ni sebab kita nak beriman dengan firman Allah Ta'ala dalam surah yang kedua ayat 27 tu. Surah Al-Baqarah ayat ke-27. Cuba surah baca kan terjemahannya. Surah Al-Baqarah ayat ke-27. Okey, siapa jumpa terus baca. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-207. Yes, betul 207. Yes. Kita nak jadi macam dalam ayat ni. Okay, Allah Ta'ala firmankan wa minan nas liman yasri nafsahu bitihu amaraдаtillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada sebahagian manusia ni yang sanggup mengorbankan diri untuk menjadi keredaan Allah SWT. Masa kita nak jadi orang yang sanggup berkorban ni. Okay, berkorban harta, contoh berkorban jiwa. Contoh, ni berkorban jiwa ni. Contoh bayangkan, esok exam. Orang mungkin dah tengah kalut, serabut apa semua tu. Tapi kita sanggup korbankan
Kitanya mungkin jiwa kita, penat kita, okay, untuk kita ni cari kerana Allah SWT. Contoh macam hari tu kita ada program kan, hari Sabtu ada program. Siapa je sanggup untuk korbankan dia punya waktu cuti dia. Hari Sabtu korbankan waktu cuti dia untuk tambah lagi, mengisi lagi hati dia. Dia untuk tambah lagi iman dia, untuk dekatkan dia kepada Allah Taala. Ini kita nak jadi macam ayat ini. Sebab tu kita berhalaqah. Sebab kita nak cari kerana Allah Taala, kita nak wujudkan jiwa-jiwa pengorbanan tu dalam halaqah. Dan confirm, bila kita ni nak berhalaqah, kita nak cari Allah, confirm. Okay, confirm akan adanya distraction atau gangguan. Ni contoh, kalau tu mendengar dengan hadis Rasulullah. Rasulullah ada uh, lukis satu benda ni. Sekejap nak buka jemput lah. Kenapa tak boleh buka jemput lah ni? Eh, tak boleh buka lah jemput pula. Sekejap, bentar. Tak tahu masalah ni. Okey, ni tengok Anda tak tahu ni ada satu buat ada jumpa macam mana guna jambot. Ni anda tahu. Jambot anda tak boleh buka malam ni. Okey, semua nampak whiteboard ni? Nampak whiteboard yang ana buka ni? Nampak? Kau nampak? Cakap nampak? Anak seorang nampak? Nampak? Nampak whiteboard ni? Nampak Okey. Alright, ni saja yang tulis. Anak tak pernah guna whiteboard ni. Ni first time guna. Okey, ada satu Rasulullah. Rasulullah SAW ni waktu tu Rasulullah bersama dengan para sahabat. Dia tengah berjalan dekat satu tempat, tiba-tiba Rasulullah berhenti, Rasulullah lukis. Rasulullah lukis, ambil satu ranting dan lukis satu kotak. Kalau tu pernah dengar, mungkin ada orang pernah dengar nama dengar tentang hadis ni. Rasulullah lukis satu kotak ni, lepas tu Rasulullah ambil daripada tengah-tengah ni, buat satu garis. Garis kedua. Dan Rasulullah buat ada cabang-cabang kat sini. Dan apa kata Rasulullah kepada para sahabat pun tengok. Apa yang Rasulullah sebenarnya nak tunjukkan daripada gambar ni, lukisan ni. Rasulullah kata inilah kita punya kehidupan. Ini kita punya border kita. Border kehidupan kita. Dan kita kat dalam ni. Semua orang dalam border kehidupan ni, kat sini. Okay, dan kita nak mencapai satu tujuan yang sama. Iaitu kita nak mencari keridaan Allah Taala. Kita nakkan syurga Allah SWT. Surah kedua ayat 27 tadi macam anak sudah baca ni. Dan apa pergi? Dan apa pula maksud cabang-cabang ni? Kata Rasulullah, inilah ujian yang akan datang bila mana kita nak capai tujuan hidup kita. Iaitu nak cari redha Allah. Maksudnya, kalau kita nak cari redha Allah Ta'ala ni, confirm akan ada ni. Ni distraction ni, ujian ni. Pergi depan sikit ada ujian. Pergi depan lagi ada ujian. Dan ada orang yang terkadang bila mana dia mungkin dapat ujian sikit dah dia dah terpesong dah. Dah tak capai ke arah tujuan ni. Dia dah mungkin pergi ke sini, mungkin pergi ke belakang ni. Kalau depan suka, mungkin kalau belakang ni nak ke tak tahu lah. Contoh. Ada orang mungkin dia lepas ujian yang pertama. Tapi contoh pergi ujian yang kedua pula dah ada gagal. Mungkin ujian pertama contoh, ujian untuk dia ni kena korbankan contoh
Hello, hello, hello. Tuan. Ingat Okay, suara? dengar lagi dengar. Aduh, Ana cakap kau punya semangat lagi punya hilang. Sampai mana tadi dengar Ana cakap tadi? Semangat Dengar lah Ana cakap ah. sampai okay, kalau Berbenar. orang di tu dia Sampai mana? Kat ujian Okey, tadi. ujian. dekat hujan eh? Ha. Aduh, semangat Ana sampai kau punya Ana cakap seorang. Okey. Ni nampak kan? Penat ni nampak kan? Sampai ke sini dah Ana lukis ah. Okay, tak apa. Kita back semula. Evil above. Tu apa tu? Okey. Okey, so saya contoh anda sampaikan. Okey, ni anda ulang balik. Okey, ini permulaan kita. Okey, masa kita semua start dekat dalam satu kehidupan. Dan kita nak capai redha Allah. Dan kita dah state dekat dalam hidup kita nak capai redha Allah. Okay, itu benda kita nak paling nak capai dalam hidup kita. Tapi confirm lagi. Dalam kita nak capai redha Allah ni kata Rasulullah, kita akan menghadapi macam-macam dugaan ataupun ujian. Ini cabang-cabangnya dia dah dugaan dan ujian. Dan ada orang mungkin ujian pertama saja dia dah gagal lah. Contoh ujian untuk datang ke halaqah saja dia dah gagal lah. Sebab kata banyak sangat assignment. Baik kan? Kita terdistract dengan assignment yang banyak sehingga menyebabkan kita tak mampu untuk spend masa untuk Allah. Ada orang mungkin kat ujian pertama dia dah gagal. Dia tak mampu nak spend masa dia. Dia banyak bagi alasan. Dia tak usaha untuk susun masa dan akhirnya dia gagal dekat ujian yang pertama. Ada orang mungkin dia lepas ujian pertama ni. Mungkin dia lepas. Tapi mungkin sampai ujian kedua, dia gagal. Mungkin kat situ start ujian. Tiba-tiba pula semangat ni. Semangat nak cari redha Allah. Alamak. Kita sangkut lagi ke?
Aduh, laptop ni. Dan pula dia dah di-start pula. Ini semua agenda Yahudi tu. Okey. Dengar suara eh. Okey, yang lain ada yang lain ni. Okey, lain ni Khair, Hanif. Ada akhir? Ada. Mana mukanya? Ada orang yang mana? Sekejap. Ya. Yang ada muka. Okey. On cam. Cari tempat yang tak ada kawan. Sekejap, saya nak pergi balik. Aduh, ada tiba cuaca pula hujan. Ni yang tak ada hujan yang nak cakap tadi. Nampak tu siapa-siapa hujan tu. Tapi fokus Ana. Ana nak kena sampaikan benda betul atau semua. Okay. So kita balik semula. Tadi tu hujan lah tu. Nampak. Ana saja ke benda ni. Dia memang dah di plan lah. Okay, ni. Okay, balik semula. Okay. Alright. Okay, tadi macam dah cakap Okay, itu antara contoh ujian yang berlaku. Okay, contoh. Okay, tadi kat sini anda dah cakap contoh ujian yang pertama tu. Contoh ujian assignment. Ada yang gagal dan mungkin ada yang lulus. Ada yang mungkin boleh manage masa dia. Ada assignment dia tahu lah. Okay, Ana boleh manage masa Ana sebab nak cari dari Allah. InsyaAllah kita tahu dengan halaqah ni tempat yang kita boleh cari dari Allah. Sebab dengan halaqah lah kita ni ada patuah mutaba'ah. Dengan halaqah ni kita ni sentiasa diingatkan untuk cari dari Allah. Dengan halaqah lah kita sentiasa diajak untuk buat benda-benda yang Allah Ta'ala redha. Kita tahu benda ni. Mungkin ada orang dia lepas ujian yang pertama. Dia boleh manage masa dia. Tapi sampai ujian yang kedua. Mungkin sampai ujian yang kedua, tiba-tiba ujian kawan-kawan. Ataupun ujian mungkin family. Semangat nak halaqah ni, tiba-tiba kawan-kawan ajak ramai-ramai, jom kita pergi keluar. Ataupun semangat ni. Bukan saja halaqah lah, kadang-kadang program dan sebagainya yang kita susun. Tiba-tiba kawan ajak. Kawan tiba-tiba ajak. Dan time tu mungkin kita rasa ada alamak jarang pula kita dapat jumpa kawan-kawan. Tapi waktu tu ada tak kita nak terus fokus? Terus fokus dengan jalan yang lurus ni untuk kita cari dari Allah. Ataupun ketika ni kita terdistract, terganggu. Ada orang kat sini mungkin digagal. Dia mungkin akan memilih untuk tak apalah. Tak ada halaqah pun yang paling penting. Aku dapat spend masa dengan kawan-kawan. Adakah itu fokus kita? Ada orang mungkin dia dapat spend masa dengan kawan dia. Ada orang mungkin dia dapat kehidupan dia nampak macam seronok, mewah. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Sia-sia lagi. Kumpul duit macam-macam ni sekalipun. Hidup gembira sana sini. Tapi akhirnya menyimpang daripada jalan yang Allah Ta'ala redha. Ada orang mungkin dilepas hujan yang ni. Dilepas hujan yang seterusnya. Sampai dah nak dekat dah. Dah dekat dah. Tiba akhirnya dia gagal daripada cari dari Allah. Sebab akan ada ujian. Akan ada distraction. Apa yang nak sampai kepada antum semua? Inilah ujian untuk orang yang nak beriman. Sebab tu Allah Ta'ala sampaikan dalam surah yang ke-29 ayat ke-2 dan 3. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Cuba surah bacakan terjemahan dia. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. 2 hingga 3. Saya baca ni. Okey, silakan Zid. 2, 3. Adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Yes. Allah Ta'ala yang firmankan. Ini bukan kata-kata Hana. Ini kata-kata Allah. Macam Allah Ta'ala firmankan, orang yang nak cakap dia nak beriman, Allah Ta'ala confirm akan uji. Confirm. Dan lagi dia nak beriman, lagi banyak Allah Ta'ala akan uji dia. Sesimpel contoh ujian. Nak komitmen dengan halaqah saja, ramai orang akan diuji. Tengok macam sekarang. Dulu ramai ikut halaqah. Sekarang ni makin berkurang. Sebab mungkin ada orang yang hatinya mula tertarik pada dunia. Ada orang yang mungkin dia rasa halaqah ni leceh. Halaqah ni penat, sia-sia. Maklum nak kena korbankan satu malam untuk halaqah. Berbanding mungkin kawan-kawan kalau duduk kawan-kawan yang lain mungkin lebih happy, lebih seronok. Tapi adakah itu tujuan kita? Sebab tu kita nak kena fokus. Anak-anak boleh tahu sekarang. Tujuan kita nak cari redha Allah. Kita nak kena berkorban untuk cari redha Allah. Dan banyak benda kita nak kena berkorban. Sebab tu sepanjang perjalanan kita akan menghadapi hujan. Sama juga masuk malam ni. Nak datang ke halaqah ataupun nak berhalaqah. Tengok macam ada hujan.
Ada orang akan diuji contoh dengan lain. Masalah lain. So apa solusi yang kita cuba buat? Adakah kita kena distract dengan masalah lain? Lain kita problem, lain kita masalah. Kita dah tak fikir solusi, kita fikir dah malai lah atas halakah. Ataupun kita cari solusi. Kita dah survey dah. Okay, kat tempat Ana apa line yang paling bagus? Contoh sekarang ni mungkin kita guna contoh wifi campus ke apa ke. Wifi kat kampung ke. Tapi apa tu kita tahu kan kat situ line memang teruk. Ada tak kita letak inisiatif untuk kita cari okey apa line paling bagus kat tempat Ana? Mungkin line Celcom ke? Line apa ke? Dah sanggup tak kalau kita tahu contoh Celcom ini line paling bagus. Tapi kita nak kena spend duit kita untuk kita ni beli line tu. Ada tak kita sanggup nak korbankan duit kita untuk kita beli line yang bagus supaya kita dapat senang balakor, senang nak interact. Ada tak kita sanggup macam tu? Itu baru contoh masalah lain. Contoh ada juga masalah contoh dengan kawan-kawan. Mungkin kita seorang nak balakor keliling kawan-kawan yang tak ikut balakor. Kawan-kawan yang mungkin happy go lucky apa semua tu tak ada apa-apa. Tak ada apa komitmen, tak ada apa nak buat malam ni, seronok dia orang. Tapi kita nak balakor. Ada tak kita terdistract dengan mungkin kawan-kawan kita yang tak ikut balakor? Dua tengah buat dua buat cara-cara dua, kita terdistract kan. Kita nak balakor ni anda tak tahu lah. Contoh ni Hanif, Kir, yang lain-lain ni. Yang anda tak nampak ni. Ada tak contoh? Tak tahu mungkin kawan-kawan kita duduk dekat-dekat dengan kita je. Kita nak balakor, kejap dia panggil nama kita. Kejap dia bergurau. Sampai kita pun terdistract kita duk bergurau, kita duk bercakap dengan kawan. Sampai akhirnya kita dah tak fokus dengan apa benda yang kita nak dapat dalam balakor. Sebab tu kita jangan mudah terganggu ni. Tu nak kena fokus. Okay, malam ni nak balakor, nak pastikan setiap yang disampaikan nak dapat. Memang kita fokus. Ada gangguan, kita buang gangguan tu. Kita cari tempat yang memang memang kita duduk kat situ, kita boleh fokus, boleh on cam, boleh fokus dengan apa benda kita nak capai. Itu gangguan-gangguannya. Dan ada juga kadang-kadang gangguan, itu mungkin gangguan yang jelas tau. Jelas gangguan yang memang gangguan lah. Gangguan yang tu. Belum kadang-kadang gangguan yang benda tu nampak baik. Benda tu nampak okey. Tapi sebenarnya mana benda kita nak kena pilih? Contoh. Apa tu? Malam ni halakah. Lepas tu contoh lecturer tiba-tiba PM ajak keluar. Ini bukan kadang-kadang. Lecturer PM ajak keluar pun. Lecturer nak keluar dengan lecturer bukan senang Kalau dengan kawan-kawan senang, bila-bila rasa boleh keluar. Ni tiba-tiba lecturer PM. Assalamualaikum Manef, jom. Malam ni saya nak bawa keluar jom. Nak ikut tak? Saya nak ajak bawa pergi makan. Contoh. Time tu malam ni halakah. Lecturer nak ajak keluar. Ini peluang kita nak dapat dengan lecturer. Tapi malam ni halakah. So, yang mana kita akan pilih? Kalau Anif pilih mana ni? Lecturer, bukan selalu lecturer ajak makan. Tiba-tiba lecturer ajak makan. Malam pula halakah pula. Macam mana? Pilih halakah. Minta lecturer buat. Minta lecturer buat hari lain. Okey, macam lecturer buat hari lain. Okey, so sekarang ni kita nak tengok bila ada dua benda kebaikan, itu yang kata ni benda ni semua dah dibahaskan dah oleh ulama-ulama terdahulu. Contohnya Syekh Yusuf Qadrawi. Siapa kenal? Siapa Syekh Yusuf Qadrawi? Siapa pernah dengar nama dia angkat tangan? Raise hand. Kat Google Meet boleh raise hand. Siapa pernah dengar Syekh Yusuf Qadrawi? Ke tak pernah dengar? Siapa pula Muhammad Aki Hamzah cakap ni? Presiden ulama sedunia. Siapa lagi Apa lagi? Siapa kenal? Siapa Syekh Yusuf Qadrawi? Dia lebih tepat dia bukan presiden ulama sedunia, dia presiden dia ketua Kesatuan Ulama Sedunia. Ni Syekh Yusuf Qadrawi. Selamat datang Sufi. Baru habis azan tengok. Semangat datang kalau kau. Macam mana tadi azan Sufi? Okey tak okey? Ada Sufi? Kita al-Arab. Betul, ada juga. Sufi ada Sufi? Dah, mana dah Sufi dah pula dah. Ya, Ki. Okey. Okey tak okey Zam? Okey. Baru habis. Boleh complete ni? Boleh. Boleh. Ini yang nak dengar ni. Okey, so balik semula. Okey,
Apa tadi? Ana pula ragu pula. Apa tu dia cakap, okey, Ketua Kesatuan Ulama Suria, saya Yusof Qadrawi. Saya Yusof Qadrawi ni banyak buku dia tulis. Dan buku antaranya buku Fiqh Al-Awlawiyat. Fiqh Keutamaan. Contoh, ada dua benda yang bertembung dan dua benda tu benda yang bagus. Tadi lah contoh Contoh macam ceramah dan halaqah. Dua-dua benda yang bagus. Ceramah benda yang bagus. Halaqah benda yang bagus. So mana yang kita nak kena pilih yang datang? Sebab ada dua kelas. Ada ceramah, ada halaqah. Itu pun sama juga. Lecturer ajak keluar. Inilah masa untuk rapat dengan lecturer untuk skor akademik contoh. Dan ada halaqah. Jadi kalau Alif pilih mana Alif? Contoh kita ambil sedikit yang pertama. Ceramah dan juga halaqah. Mana yang tu nak pilih? Dua-dua benda bagus. Tengok apa tu? Ada Alif tu. Hello. Dah tak dengar pula. Kau nak pula ada menyembang kau tengok. Ada Alif. Mana Alif? Ada. Ana ada. Seorang menyembang. Apa tadi? Jawab soalan tadi kes tadi yang pertama. Okey, apa dia? Sorry, apa dia? Okay, antara ceramah dan juga halaqah. Okay, mana yang tu akan datang? Antara ceramah ataupun halaqah? Ceramah tu Ana tengok jugalah. Ustaz Azhar Idrus yang datang. Halaqah Aki Hamzah datang. Ceramah Ustaz terkenal tu. Halaqah ada Aki Hamzah. Okey, Ana tak tengok siapa dia punya panel. Tapi Ana tengok apa isi dan penyampaian dia. Baru Ana akan decide untuk pilih mana satu. Kalau Ana rasa itu lagi penting untuk Ana pergi kat situ lah. Okay, alright. So sekarang ni kita nak kena tengok. Okay, antara ceramah dan juga halaqah. Okay. Kata Syekh Yusof Qadrawi, bila bertembung dua kebaikan, kita nak kena memilih benda mana yang impact dia lagi besar. Ada atau halaqah berceramah. Okay. So sekarang ni kita nak tengok antara ceramah dan halaqah, mana impact yang lagi besar? Siapa boleh jawab? Antara ceramah dan halaqah, mana yang tu rasa impact dia lagi besar? Dua-dua benda bagus. Sekali lagi dua-dua benda bagus. Tapi mana impact yang lagi besar? Rasa kalau tu halaqah sebab dia pengisian halaqah lebih dekat kepada diri seorang tu. Sebab kita boleh sambil berpesan sama sendiri. Tapi kalau untuk ceramah tu dia akan bagi secara general kepada semua orang. Okay, betul. Alright, tepat. Okay, betul. Bila kita dah halaqah ni kita lebih dekat. Kita memang lebih, macam Anda cakap sebelum ni memang kita interact secara depan-depan walaupun online boleh lagi secara depan-depan, one-to-one. Tanya mutaba'ah secara satu persatu. Dan impact je bukan kat diri kita je. Dan dalam halaqah ni kita pun ditrain menjadi seorang da'i. Pendakwah. Sebab tu Anda ajar tu semua contoh untuk belajar berinfak, belajar untuk ajak kawan. Ini semua training sebagai seorang pendakwah. Masih impact dia bukan kat diri kita, tapi kita ditrain untuk menjadi seorang pendakwah yang mampu berimpak kepada umat kat luar sana. Maksudnya impact dia sangat-sangat besar. Walaupun nampak halaqah yang kecil ni. Banding mungkin dengan ceramah. Ceramah mungkin lebih umum. Pengisian ni mungkin lebih umum, mungkin tak menyentuh satu persatu keperluan seorang tu. Tapi kalau contoh kita ada masa kosong, tak tahu nak buat apa, dengan ada ceramah, pergilah ceramah, tak ada masalah pun. Tapi contoh anda cakap ni, contoh bila kelas. Kita nak kena milih mana impact lagi besar. Contoh sama juga kalau tadi contoh lecturer ajak keluar makan. Lecturer kot. Inilah masa nak cocok lecturer. Dapat soalan bocor ke. Dapat model lecturer dapat A ke kan. Benda bagus. Tapi mana impact dia lagi besar. Itu mungkin impact dia kat diri kita je. Tapi ni impact bukan kat diri kita saja tapi malah kepada umat. Sebab tu bila antum kelas atau bertemu antara dua benda yang bagus. Antum nak kena tengok sekali lagi. Mana impact yang lagi besar. Dan kalau tak tahu, kena refer anak terus. Okay, dan anak akan beritahu lah. Okay, mana yang mungkin lagi bagus. Kadang-kadang mungkin benda tu bagus juga. Contoh, macam tadi
Hanif ada nak tabur garam Hanif kan. Jangan ramai yang ketua surau kita ni. Imam-imam KMS tu semua dia pilih. Dia yang interview Imam dengan Bilal. Hampa ada. Contoh. Tapi dia tak jadi imam. Kena jadi imam kan. Melantik Sufi dengan Fiju tu nanti jadi imam. Imam pertama, imam kedua. Okey. Contoh kan. Benda bagus. Sebab mungkin tak tahu lah. Kataannya dekat KMS sekarang ni berlaku isu gangguan. Anda tak tahu. Mungkin berlaku isu gangguan. Nak kena tabur garam supaya mungkin nak kurangkan gangguan lah. Okay, itu benda yang bagus. Bagi anda benda yang bagus lah. Betul lah benda yang mesti kita nak buat. Tapi contoh, sama juga. Contoh malam ni kelas dengan halaqah. Jadi, adakah contoh sebab benda tu penting dan halaqah pun penting. Jadi macam mana kita nak buat supaya dua-dua benda boleh berjalan? Siapa ada idea? Halaqah kita nak pastikan kita boleh on time. Tapi dapat settlekan masalah contoh tadi. Nak tembak garam supaya boleh kurangkan gangguan. Sebab contoh gangguan ni datang daripada makhluk-makhluk halus kan. Daripada syaitan dan sebagainya. Maksudnya, tu anda kata dengan Hanif tadi kan. Terkadang kan, syaitan ni buat gangguan sebab dia nak distract kita. Maksudnya dia kadang-kadang dia bukan nak distract orang yang tak ada apa-apa. Pasal orang tak ada apa-apa tu, orang yang kadang-kadang tak ikut balaqah, tak buat kerja dakwah. Itu mungkin sekadar umpat je. Tapi kita ikut halaqah ni, kita yang terdistract. Contoh kadang-kadang kita terlalu sibuk sana sini sampai kadang mungkin kita tewak halaqah ke ataupun datang lambat ke. Contoh. Tapi betul, kita nak kena selesaikan masalah tadi tu. Setan-setan ni perlu direnjis dengan garam contoh kan. Tapi mungkin dia orang tertahu-tahu kan. Okey, dia orang direnjis dengan garam. Tapi minimum dia dapat distract ni. Distract kita ni daripada fokus kita tadi tu. So macam mana kita nak buat? Sebab kita nak selesaikan dua-dua. Kita nak pastikan kita dapat datang halaqah pada awal sampai akhir dengan disiplin dan sama kita nak selesaikan masalah garam tadi. Siapa ada idea? Macam nak buat? Contoh kalau berlaku situasi macam ni. Ni nak uji critical thinking ni. Siapa dapat jawapan? Dulu benda bagus, betul? Tapi kita nak pastikan kan, setan tak boleh tergelak. Dia baru nak tergelak kan. Disebabkan dia kata, okay, confirm aku buat kecoh ni, orang-orang kat KMS ni termasuk ikut halaqah lagi akan terdistract. Nak pula ketua imam. Ketua imam pun. Confirm lagi terdistract dengan nak ikut halaqah. So macam mana kita nak doa minta ahli halaqah doa kebaikan dan ajak kawan yang halaqah. Dan orang semua nak kaluk ni. Jana-jana kan. Orang semua ada gangguan. Pergi ke halaqah. Kena kepam, kena bantai sekejap lagi. Macam mana? Apa kita nak buat? Siapa ada idea? Barulah ketika-tiki sikit. Nak ajar berfikir sikit. Siapa dapat menyelesaikan masalah ni? Besar masalah ni. Peju dah gaduh kepala. Alamak. Balik KMS pun tak lagi. Rupa KMS pun aku tak tahu ni. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Okay. Simple je. Kita sekarang ni kita nak kena fikir solusi. Sebab kita nak kena fokus. Dengan apa kita nak cari redha Allah. Dan kita nak pastikan supaya kita tak akan terdistract dengan gangguan-gangguan yang lain. So contoh benda kita boleh buat. Contoh Hanif sebagai ketua, susun je orang ni. Susun dalam 10 orang. Okey, anak nak hantar semua. Tolong ustaz nanti sekarang. Kita terus fokus dengan kerja kita. Datang halaqah macam biasa, terus buat kerja macam biasa. Selesai tak dua-dua masalah? Selesai kan? 10 orang. Rejis garam. Takkanlah setan tak lagi. Kesetan pun menari-nari kan. Kena rejis kan. Main pula kan. InsyaAllah, macam dua-dua masalah boleh selesai. Setan pun sedih dia. Dia nak ganggu kita daripada datang halaqah. Dia tengok kita boleh datang halaqah macam biasa, dia orang pun kena rejis. Itu masalah. Kadang-kadang bila kita hadapi masalah, kita jangan pening. Dan contoh, itu baru contoh yang lain. Boleh contoh kadang-kadang, dan ada juga kadang-kadang. Contoh, urusan yang syar'i. Contoh, exam. Ataupun kelas. Itu yang contoh ada yang bertuana, ada exam atau berkelas, anak akan suruh pergi exam atau berkelas dulu. Tapi datang halaqah. Walaupun pergi exam. Datang halaqah macam biasa. Tu Sufi kata dia ada exam malam ni, dia kata datang halaqah lepas exam. Sebab exam memang penting. Bukan penting untuk tercapai kerjaan dunia sahaja.
Tapi dengan result yang bagus lah akan bantu dakwah yang kita buat. Antum faham kan macam mana saya cakap? Antum ikut al-Qur'an dan antum dapat flat. Oh, faham kan? Ikut al-Qur'an dapat flat kot. Baru sampai ke ayat Quran. Siapa berani nak menentang? Engkau dah tak ikut al-Qur'an, flat lah tu. Tunduk kawan tu. Kita perlukan ni sebagai senjata dan perisai kita. Itu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kita nak tawan dunia ni, kena ada dua perkara. Kena menggunakan dua perkara. Pertama dengan Al-Quran. Yang kedua dengan pedang. Tapi tak ada seorang tu semua bawa pedang pergi bunuh seorang bukan. Pedang yang dimaksudkan ialah senjata. Dan senjata kita, kat zaman kita ni ialah akademik. Kau tu semua nak kena ada akademik yang bagus. Bila cerita senjata daripada segi bisnes, kewangan, itu yang lain. Ni akademik. So nak kena fokus semua akademik. Sebab tu yang setahu Ana sekarang ni ramai orang nak exam ataupun nak exam lah. Ada yang study minggu ni, minggu depan exam. Okey, jadi sebelum Ana terlupa, minggu depan ingatkan kita akan buat bacaan Yasin dan doa selamat untuk nak exam ni. So kita sebagai tuan lakon, kita nak kena saling mendoakan ni. Nak kena mendoakan sekarang ni nak exam ni kan. Hazi, Meso nak exam. Lepas tu tadi Sufi exam. Yang lain-lain exam kita kena saling mendoakan. InsyaAllah. Kita ikut al-Qur'an ni, belum pula lepas ni kita kenal ikut yang lain kan. Minta ada orang doa dengan kita. Orang ikut al-Qur'an kot. Orang yang buat kerja dakwah kan. InsyaAllah bila berdoa, Allah Ta'ala akan angkat doa orang. Itu yang antum patut bersyukur ni. Minimum kita ada orang, kita ada keliling yang boleh mendoakan kita. Tak ada kita bersyukur. Ada orang dia tak bersyukur pun. Itu yang dia kata al-Qur'an tak penting dan di-close daripada al-Qur'an. So sekarang ni kita patut bersyukur. Nanti mengingatkan minggu depan, al-Qur'an kita akan buat mungkin agak simple lah kot untuk minggu depan. Mungkin dan start minggu depan kita akan buat halaqah hari Rabu 10 Ana terlupa. Rabu malam. Mulai minggu depan. Ni bukan minggu depan saja, mulai minggu depan dan seterusnya insya-Allah. Kita akan buat hari Rabu malam. Dan minggu depan mungkin kita akan buat sebab ramai exam. Kalau mungkin seorang dua orang yang exam, mungkin Ana akan bagi kelonggaran kat dia sikit lah. Tapi sebab ramai exam, mungkin minggu depan kita akan buat bacaan Yasin dan doa selamat bersama. Lepas tu akan ada sedikit taujiah lah daripada Ana. Lepas tu boleh fokus tadi masing-masing. Tapi mungkin minggu-minggu selepas tu macam biasa lah. Cuma yang tak exam nanti mungkin lepas taujiah Ana kita akan plan something sikit. Untuk yang tak exam. Tapi sebab mostly ramai exam, Ana akan bagi peluang untuk study. Tapi kena make sure study sesungguh. Jangan nanti dah dapat peluang yang lain, dah pergi tidur, bagi borang kawan. Ini semua amanah antum ni. Amanah kita bersama. Akademik ialah amanah kita. Kita nak kena buat amanah ni sungguh-sungguh. Sebab tu sebelum Ana terlupa, Ana nak sharekan tips. Sebelum macam mana, apa benda yang antum boleh buat sebelum antum exam. Ni terutamanya nak final exam ni. Tips yang Ana pernah, yang memang Ana amalkan lah. Waktu dekat asasi tu, yang alhamdulillah bantu Ana score for flat dulu antaranya. Waktu nak dekat exam ni, apa benda yang Ana buat, ada dua tips lah mungkin malam ni nak sharekan. Pertama sekali, Ana memang ini waktu kita nak kena sangat rapat dengan lecturer. Waktu ni lah, antum orang semua tengah sibuk study exam. Kalau Ana dulu, Ana wakil kuliah Ana. Ana wakil kuliah Ana PM seorang lecturer. Sebab dekat ASPA tu, Ana ASPA kan, sistem pertanian di PM tu kan. ASPA exam malam. So apa Ana buat? Pagi 10 exam, contoh malam tu exam subjek fizik. Pagi tu Ana akan PM lecturer. Ana kata Assalamualaikum doktor, saya mewakili kelas apa semua tu lah. Minta maaf kalau saya silap, tolong doakan dan sebagainya. Baik kan, Anda cakap macam tu kan. InsyaAllah kan, kawan-kawan yang lain tak buat. Kawan-kawan yang lain, insyaAllah tak buat. Kita yang PM, insyaAllah doktor akan sangat-sangat ingat dengan kita. Dan mungkin dia akan bagi tips last. Okay, tak apa, jangan risau. Fokus tadi bab-bab ni. So, itu tips yang nak amalkan. Memang seorang lecturer dan PM. Jadi kalau tu semua tak pernah buat, kena cuba amalkan. Ini terutama yang nak dekat dengan exam ni. Waktu orang lain tengah fokus tadi, kita nak kena pastikan jaga hubungan dengan lecturer. Macam nak belajar, kenapa nak jaga hubungan lecturer? Sebab lecturer tak ada ketantung. InsyaAllah dia ingat, oh inilah budak yang minta maaf dengan aku dulu. Tak apalah, tolonglah dia insyaAllah. Ini yang nak buat dulu. So insyaAllah, tu cuba amalkan benda ni. Okay, ini tips yang pertama. Okay, jadi waktu-waktu ni, make sure semua lecturer tu PM. Dia minta maaf, minta halalkan ilmu, dan doakan supaya antum dan kawan-kawan yang lain dapat skor tu exam. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab ada yang tengah study week kan.
Okay, so Ana pernah ajarkan benda ni dulu. Okay, tapi Ana ajarkan sekali lagi lah. Berkaitan dengan penyusunan masa. Ni jap. Ada something Ana berikan sikit. Okay, so macam mana kita nak susun masa supaya masa antum waktu sehari ni betul-betul efisien. Sekejap. Tak Okay, nampak tab ni yang nak share kan. Okay, ni template ni memang nak buat sendiri. Okay, kebiasaan siapa yang beritahu dengan Ana, dia akan sharekan benda ni. Okay, ni Ana buat dan benda ni bagi Ana sangat-sangat bantu lah. Okay, siapa yang nanti mungkin nak template ni nanti boleh beritahu Ana. Okay, yang ni Ana pernah ajarkan dulu. Okay, yang ni yang kalau aku semua ingat, siapa yang dah lakukan Ana lama, Ana pernah ajarkan dulu. Okay, apa tu? Discipline hour ni. Yang ni yang kalau cara kalau kuliah macam biasa lah. Kalau tak ada exam. Tapi kalau nak dekat final exam, antum boleh gunakan benda ni. Tengok. Nampak ni kan. Nampak macam wow. Kan? Nampak macam complicated kan. Tapi sebenarnya benda ni bagi anak sangat bantu. Ini anak buat planning study week. Maksudnya nak dekat final exam, anak akan gunakan benda ni. So kalau tu tengok yang ni anak memang planning details. Okay, contoh. Anda tahu bila anda nak exam. Okay, tarikh exam. Kalau tu tengok kat sini ada berapa template lah. Ini anda buat untuk sebulan punya. Maksudnya anda dah prepare sebulan exam. Ataupun sepanjang exam tu dah masih sebulan lah. Jadi anda kat sini anda memang spesifik kan. Kalau tu tengok. Okay, sebab kan study week. So ada banyak masa dah nak study. So memang anda tulis. Okay, tarikh cuti anda senaraikan. Okay, ni kalau tak nampak beritahu Okay, anda senaraikan, setiap subjek ni, berapa banyak chapter yang anda nak kena cover. Contoh, classical, ni nama-nama chapter yang anda belajar lah. Okay, classical mechanic apa semua tu, ni nama-nama subjek yang anda belajar. Okay, ni ada 7 chapter, ni ada 6, ni ada 6. Okay, so, anda memang senaraikan, berapa banyak chapter yang ada. Okay, dan berapa banyak masa yang anda ada. Tengok ni. Macam complicated, tapi tak apa, jangan risau, benda ni simple je. So, Ana memang senaraikan dan Ana tahu. Kalau tengok susunan ni, yang paling tinggi ni, ini yang sahaja paling susah. So, Ana kena banyak spend masa untuk subjek-subjek ni berbanding subjek yang mungkin yang lain. Sebab tu kalau kat bawah-bawah ni, masa yang anda perlukan mungkin sikit je. 8, 10, 12, ni. Satu kali ni bersamaan dengan lebih kurang 2 jam. Okay, so lepas tu bila anda dah senaraikan semua ni, bawah ni lain lah. Bawah ni sebab walaupun anda nak exam, tapi anda nak kena pastikan benda-benda lain anda terkawal lah. Okay, business, validity, dan macam-macam benda lagi. Okay, ini memang anda susun. Okay, so memang anda buat contoh. Anda spesifik kan. Okay, hari Selasa, anda nak subdi subjek apa, chapter berapa. Anda tulis ni, chapter 1. Siwan ni chapter 1. Okay, petang nak study subjek apa. Dan kalau tengok kat sini dia ada masa dia. So lepas tu takkan kita nak study je kan. So adalah masa yang nak buat benda lain. Contoh belajar ads, hafal Quran. Okay, lepas tu sambung balik study. Yang biru ni semua study. Okay, yang warna-warna lain tu test itu yang benda-benda lain. Lepas tu nak buat. Okay, Rabu nak apa, Khamis nak apa, nampak? Maksudnya memang nak letak kat sini. Okay, nak study subjek apa, chapter berapa. Sampailah kalau tu tengok bawah-bawah ni, sebelum exam ni, contoh, ni warna biru cair ni exam. Okay, final exam subjek semiconductor. Pukul berapa sampai pukul berapa. So, maksudnya sehari sebelum mana dah habis cover dah. Sampai chapter 6. Sebab semiconductor ni ada 6 chapter je. So, anda kena make sure sehari sebelum anda dah cover sampai chapter 6. Okay, pagi ni just nak buat revision je. Okay, lepas tu dah boleh exam dengan tenang. So memang anda dah susun supaya sebelum exam tu anda dah dapat cover semua subjek. Macam ni. So nampak macam mana cara susun ni. Sampailah dah habis. So macam tu lah apa yang nak buat. Yang mungkin anda semua boleh buat. Konsep dia senang je.
konsep dia, cuba antum listkan dulu semua subjek yang antum belajar berserta berapa banyak chapter untuk setiap subjek tu. Dan listkan juga mungkin benda-benda lain yang antum rasa penting. Ini benda-benda penting, benda-benda yang tak penting tu tinggalkan. Yang penting yang tuliskan. Supaya mungkin dapat sustain antum punya development dan sebagainya lah. Okay. So lepas tu antum kena letakkan dekat antum punya table ni. Okay, letak kat table ni and spesifik tau. Okay, nak study subjek apa, chapter berapa. Supaya antum antum nampak lah apa benda antum nak kena settlekan sehari. Okay, dan antum tahu, antum ikut benda ni dengan disiplin, insyaAllah antum boleh cover semua subjek. Dan satu lagi antum kena disiplin lah. Pilih ju dah gaduh kepala tu. Gila betul ni, macam mana nak buat ni kan. Detail gila kan. Tak apa, yang ni nak buat. Dan mungkin tak tahu lah, setiap orang ada cara dia. Yang ni apa nak share, benda yang anda pernah buat dan Alhamdulillah sangat bantuan lah. Jadi kalau siapa yang nak dekat study week tu, anda sedang, antum boleh buat benda ni lah. Okay, cuba check balik. Sebab anak-anak kadang-kadang takut tau. Kadang-kadang kita dah prepare exam, rupanya kita tak cover lagi semua subjek. Semua chapter. Tengok-tengok ada lagi 3 chapter. Ni yang colour tu. Nanti yang colour macam mana soalan sport apa semua tu kan. Semua kita nak cari. Jadi jangan kalut waktu nanti. Settle kat waktu sekarang supaya nanti kita tenang. So ini antara benda-benda yang nak buat lah. Okay, 2 tips yang sebenarnya anda nak sharekan. Okay. Pertama sekali tu yang berkaitan dengan lecturer. Yang kedua yang berkaitan dengan management. Nanti jagalah 2 benda ni. InsyaAllah sangat-sangat bantu antum punya ekonomi. Ini insyaAllah. Okay, dengan izin Allah lah. Kalau Allah izinkan insyaAllah sangat-sangat bantu. Tapi jangan lupa pula. Okay, walaupun anak tak tulis kat sini sangat. Okay, tapi anak tulis kat sini. Okay, bila anak nak buat mutaba'ah apa semua tu. Ini yang tu kena sangat-sangat jaga. Sebab kita belajar nak cari redha Allah. Jadi tak sepatutnya kita nak cari redha Allah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu terabai. Nak fokus tadi, mutaba'ah hancur. Tak boleh. Sepatutnya kita nak cari redha Allah, nak fokus tadi. Okay, hubungan Allah Ta'ala tu tak terjaga. Jadi antum nak kena display lah. Okay, point ni kena display. Antum boleh lah buat benda macam ni. Tapi tak display, tak ada guna juga. Okay. So, ini kot. InsyaAllah boleh bantu akademik antum semua. Template ni, dia minimum seminggu sebelum exam. Minimum. Tapi kalau boleh, letak 3 minggu sebelum exam. Cuma anda terlambat sikit lah anda share antum semua. Sebab anda terlambat detect antum semua nak exam. Okay, kebiasaannya kalau anda buat mentoring, 3 minggu sebelum tu anda dah bagi dah benda ni. Supaya tu boleh susun. Kalau anak, sebab anak memang susun 3 minggu sebelum. Jadi, tapi tak apa, jangan risau. Okay, untuk yang dah dekat dengan exam tu, okay, cuba tengok semula. Okay, pastikan semua chapter tu dah cover lah. Terutamanya chapter yang susah. Okay, terutamanya chapter yang susah. Okay, apa tu, dan this sebenarnya cara yang paling bagus untuk antum check, antum dah bersedia ke belum, antum nak kena buat study group. Kenapa? Sebab ini konsepnya sama seperti dalam surah ketiga ayat ke-79. Surah Ali Imran ayat ke-79. Apa Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ni? Ini sebenarnya tips untuk akademik ni. Cuba bacakan terjemahan ni. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Yang ni akhir, betul lah? Betul-betul. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yakni yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Okay, dia point dia kat last tadi sebenarnya. Okay, nak menjadi generasi Rabbani tu, okay, kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya, kita nak kena gunakan konsep belajar dan mengajar. Antum tak boleh, antum revision tu antum seorang je revision. Penuhlah kepala otak ni dengan revision. Tapi sebenarnya antum nak kena ajar orang. Sebab bila antum boleh ajar orang, maksudnya insyaAllah antum dah pakar
subjek tu atau dia faham dengan subjek tu. Sebab tu kalau Ana sekolah exam tu, Ana pergi study ke kawan Ana. Ana kalau boleh nak study seorang. Tapi Ana pergi ajar dia orang. Sebab Ana nak check, okey Ana faham ke tak? Macam tu. Allah Ta'ala dah ajarkan tips mentor-menti ni dalam Quran dah. Selain tips ni, selain kita ni dapat benda dalam halaqah, kita pun nak kena buat halaqah sebenarnya. Kita nak kena sampaikan Al-Quran. Itu daripada perspektif dakwah. Tapi daripada perspektif akademik, antum nak cek kefahaman antum kena mengajar orang. Jadi tak boleh nak seorang-seorang je. Kena cari study group yang lain. Cuba ajar apa benda yang tu dah belajar. InsyaAllah benda tu akan percepatkan proses pembelajaran tu. Ini tip ketiga lah. Tambahan. Anak cakap dua kan, tapi tiba ada tambahan. Okay. So Ana harap benda tu boleh bantu antum semua punya akademik lah. Okay, lagi minggu nak exam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan buat bacaan Yasin dan doa selamat untuk semua yang nak exam. Okay, kita doakanlah semua dah halaqah ni nama pun halaqah flat. Okay, jadi kita doakan semua dah halaqah ni semua dapat flat. Paling minimum 3.9. Takat 3.9 ni anak tak ni mana Hafiz ni? Nampak Hafiz? Ada Hafiz tadi ada. Dapat kau? Tak dapat hari. Tak dapat lagi tak apa. Okey. Apa tu? Dan yang paling penting, jangan lupa. Okey, antum ada skill yang bagus. Ya Allah Ta'ala dah kurniakan kepada antum semua kan, skill yang bagus. Kita ada ni kuih-kuah yang antum mainkan. Orang yang usaha untuk dekatkan diri dengan Allah. Sesibuk mana pun kita memang diajar. Antum semua diajar untuk dekat diri pada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah doa kita dengan Allah Ta'ala tu sangat-sangat dekat sebenarnya. Dan bukan kita ada kuih-kuah yang lain. Ni dalam halaqah ni, belum yang di luar halaqah. Siapa yang pergi program hari tu nampak lah, kenal lah kuih-kuah yang lain yang ramai di luar halaqah lagi. Jadi cuba PM diorang, kenalkan diri dan minta mungkin doa daripada diorang, minta nasihat daripada diorang. Jadi kena kuatkan ukuah ni. Kita insyaAllah dengan kawan-kawan sekeliling kita, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan lama dan sebagainya, mungkin kita rapat. Tu bagus, tak ada masalah. Tapi sebenarnya yang antum nak kena sangat-sangat rapat ialah sama orang ikut halaqah ni. Sama halaqah ni nak kena rapat. Ni mungkin ada yang tahu, rupanya ada yang tengah exam. Kalau nak tak cakap malam ni mungkin tak tahu pun. Ada halaqah ni nak exam. Sepatutnya kita yang kena rasa concern nak, halaqah ni anak exam ni. Ya Allah tolong bantulah halaqah ni anak exam ni. Sepatutnya kita macam tu sekali, concern kita. Belum lagi kuih-kuah lain. InsyaAllah minggu depan kita akan buat halaqah gabung. Nanti akan kenal lagi dengan kuih-kuah yang lain lagi. Yang ikut halaqah bersama dengan kita, sama-sama buat kerja dakwah bersama kita. Nanti tu akan kenal. Okay, tapi nanti minggu depan kita akan buat bacaan Yasin lah. Okay. Dan akan ada sikit saujik. Okay. So kena kuat-kuat. Okay, jadi nanti anak-anak setiap orang PM mana untuk nanti musyilah masing-masing. Okay, tanyalah berkaitan apa-apa sekalipun. Dan lepas tu anak akan bagi nombor ikuah baru yang mungkin antum boleh kenal-kenal. Dan cuba call orang. Ini bukan PM nanti anak akan bagi nombor. Antum cuba call orang, cari masa call orang, perkenalkan dia tu. Assalamualaikum, nama Ana Firiju. Jangan salah faham, Ana bukan orang Sabah. Apa Ana belajar dekat mana? Kos apa? Tinggal kat mana? Perkenalkan, antum kena bercakap. Okay, dan lepas tu cuba cakap Ana nak exam. Itu ada benda nasihat kat Ana. Contoh. Ataupun sekarang ni Ana tengah cuba untuk komitmen dengan halaqah. Ada apa-apa tak nasihat untuk Ana? Cuba minta advice. InsyaAllah hantar akan dapat advice daripada kikuah tu. Okay, tapi cuma PM dia dulu. Tanya boleh tak anak call dalam 5-10 minit. Just nak kenal dan ada nak minta sedikit advice. Ya, tapi kena PM mana lu, tanya muskilah lu. Macam itu ada beberapa orang yang tanya anak muskilah. Itu pun lepas dia cakap. Lepas ni tak perlu nak cakap. Yang nak minta yang lain, tolong saling ingatkan. Walaupun mungkin tugas kat sini Hanif untuk tolong ingatkan yang lain. Tapi kita nak kena faham kan. Kita Hanif nak exam. Jadi yang lain kena saling bantu lah. Benda-benda yang dah sampaikan dalam lakon ni kena riman yang lain. Dan yang lain pun janganlah senyap apa. Yang buat senyap, berbuat sendiri. Jangan. Kita kena merespon. Kita kena sahut seruan ni. Mungkin ayat yang last yang nak sampaikan pada malam ni. Untuk boleh tengok dalam surah ke-8. Surah Al-Anfal ayat ke-24. Cuba surah bacakan. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-24.
Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ya, ini sekali lagi firman Allah SWT. Perintah Allah kepada kita ni untuk bila mana kita ni disuruh kepada benda yang menghidupkan hati kita. Benda yang efek kepada keimanan kita, kita nak kena sahut suruhan tu. Sesimpel contoh dalam guru alaqah. Ada orang yang remind kan, ni tas-tas yang nak kena settlekan. Kita nak kena sahut, oh ini benda yang aku nak kena settlekan. Cuba susun masa, okay, sekarang tengah study, tak apa. Jangan terdistract. Okay, fokus study, lepas study cuba settlekan. Ni fa'alaqah, ni nak tak tahu macam ni fa'alaqah. Filiju nak kena remind. Tapi bila filiju dah remind, yang lain jangan buat, senyap je. Kita sama alaqam ni. Sebab tu yang kita kena okey nak settlekan terus. Settlekan terus. Ni adalah alhamdulillah tengok ada memang okay, laju. Sebab dia dah tak kena suntik vaksin, okey, laju lah. Kena suntik vaksin, terbaring kan. Elok kan. Macam pula, lemah lah. Okay, tak apalah. Esok sekali nak kena buat perubahan. Vaksin tak vaksin, terus tetap berjihad. Bau betul. Okey, itu selingan lah. Tapi maksudnya, kena respon. Orang ajak untuk benda yang menghidupkan kita bukan. Dia ajak, jom kita pergi clubbing. Itu kena tegur lah. Itu jangan layan, tak apa. Awak itu lawa, Jusha. Itu jangan dilayan. Ini kawan ajak kan. Ikhwah rukun kita. Kadang-kadang Ana sampai Ana terpaksa ingatkan. Jadi kita semua dah makin besar, dah makin matang. Alhamdulillah ada ikhwah yang mengingatkan. Kita sepatutnya kena saling mengingatkan. Siapa yang belum PM Muskilah Kiamzah? PM segera. Yang lain yang dengar tu kena terus. Segera sahut. Siapa yang belum settle infa'alaqah? Okey, settlekan cepat. Siapa yang ada masalah? Okey, roja Ana terus. Supaya Ana boleh bantu. Jadi benda yang common sense lah sebenarnya. Okey, benda yang common sense. Tapi benda yang sangat-sangat efek. Kalau semua senyap buat hal sendiri, dakwah kita takkan sampai ke mana-mana. Apa benda yang nak ajar antum semua sampai sekarang ni, dia takkan ada hasil. Sama macam kita tak ikut alaqah pun. Baik tak ikut alaqah. Sebab tak ada apa-apa impact pun. Kita mutaba'ah pun still lagi problem. Alhamdulillah ada problem PM Ana tanya macam nak improve mutaba'ah. Alhamdulillah. Sebab mungkin kesen dengan iman dia. Alhamdulillah. Tapi yang lain macam mana? Okay, jadi benda tu kot yang Ana nak sampaikan pada malam ni. Okay, pertama sekali Ana mengingatkan kita tentang fokus. Semua orang tolong fokus mula. Kita nak cari keredaan Allah. Dan confirm akan ada banyak distraction. Ini distraction. Nak datang kalau kau saja macam-macam distraction. Okey kan, tabu garam ke ataupun kawan ajak keluar ke, kawan sekeliling ganggu kita. Jangan terdistract je. Tolong fokus. Kita halaqah, fokus tu halaqah. Datang awal. Datang macam biasa. Jangan nak lambat, lewat apa semua tu. Family ajak keluar ke apa ke, susun masa betul. Kita nak mentarbiah diri kita. Kalau kita nak exam, insya-Allah kita boleh susun masa. Orang nak ganggu pun kita takkan pernah terganggu. Ini kita nak berhalaqah untuk exam akhirat kita. Jadi tolong fokus sekali lagi. Tolong berdisiplin. Benar anak cakap orang ni. Tu semua pun dah besar. Tolong berdisiplin susun masa sungguh-sungguh. Okay kan. Tu untuk berhalaqah dan untuk benda-benda lain lah. Okay, untuk program dakwah yang mungkin kita susun, yang nak susun weekend ke. Ataupun kalau ada slot-slot yang nak susun waktu-waktu lain ke. Benda-benda yang kita dah susun, tolong susun betul-betul masa kita. So benda tu semua sangat-sangat efek pada keimanan kita. Jadi kenapa kita nak sahut suruhan tu? Sebab ini perintah Allah SWT. Okay, dan yang kedua, tadi Ana ada sharekan tips macam nak sekolah akademik. Jadi Ana harap sasar bantuan tu semualah. Dan doakan Ana juga. Ana pun minggu ni